Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kami, Dr. Haryati. Saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan mini kajian yang telah kami lakukan bertajuk Masalah Komunikasi dalam Kalangan Pelajar di Universiti Malaysia Sabah ketika menjalankan tugasan berkumpulan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ini adalah ahli kumpulan kami, saya Nurul Wahidah binti Malik bersama Muhammad Yusof dan Syira Rudi akan membentangkan dapatan kajian kami. Now kita pergi ke latar belakang kajian. Komunikasi yang berkesan ni sangat penting dalam pelaksanaan tugasan berkumpulan, terutamanya di kalangan pelajar universiti. Seperti mana kajian ni kami lakukan di UMS, Universiti Malaysia Sabah. So, kajian ni bukan saja-saja je, tapi untuk kami mengenal pasti apa punca yang selalu terjadi bila buat tugasan berkumpulan ni. Tugasan berkumpulan ni dia bukan sekadar tugasan biasa, tapi tugasan berkumpulan ni dia melatih diri kita bagaimana untuk menyelesaikan masalah, menjadikan diri kita macam mana untuk jadi seorang pemimpin. Lepas tu kita dapat peluang bagaimana kita untuk berkolaboratif antara satu sama lain, terutamanya di kalangan pelajar lah kan. Okay. Tapi dalam pelaksanaan tugas ni sudah pasti ada cabaran dia kan. Macam ada yang berlaku salah faham, ada yang kurang persefahaman, ada yang susah untuk sampaikan message kepada ahli kumpulan. So, masalah komunikasi macam ni dia bukan je menjejaskan kualiti tugasan, tapi dia boleh menimbulkan konflik di antara kumpulan. So, sebab itulah kajian ni kami jalankan untuk memahami apa punca sebenar masalah komunikasi ni, dan kami mau menilai bagaimana pelajar menyesuaikan gaya komunikasi dorang ni di kalangan kumpulan untuk memastikan macam mana tugasan tu boleh siap, macam mana tugasan tu boleh berjalan dengan lancar. Sekarang kita pergi kepada pernyataan masalah. Macam mana isu komunikasi ni dia boleh berlaku? Yang pertama adalah disebabkan oleh perbezaan latar belakang. Yang kedua, gaya bahasa dan personality berbeza. Yang kedua ni dia boleh jadi macam contoh, satu orang student ni mungkin dia orang Sarawak, yang satu orang ni mungkin dia orang Kelantan. So, boleh nampak perbezaan gaya bahasa dorang. So, sama-sama mungkin tak faham. Jadi itu pun boleh jadi satu isu komunikasi juga. Yang seterusnya adalah kurang penglibatan aktif. Yang ni mungkin bila ahli lain tu, contoh dalam satu grup tu ada 4 orang. 3 orang ni aktif berbincang. Tapi yang satu orang ni dia cuma melihat itu je. Yang benda-benda gini selalu terjadi bila tugasan berkumpulan ni berlaku. Kami sendiri pun merasa juga macam mana. So, sebab itulah kami pilih tajuk ni. Okay. Masalah komunikasi ni, dia bukan je boleh menjejaskan kualiti tugasan tu. Dia boleh menjejaskan hubungan antara pelajar tu. Ialah sebab ada berlakunya salah faham, perselisihan faham, begitu ada yang bergaduh kan. Okay. So, itulah pernyataan masalah dia. Untuk objektif kajian pula, objektif kajian kami yang pertama adalah mengenal pasti punca utama masalah komunikasi dalam kalangan pelajar ketika menjalankan tugasan berkumpulan. Yang kedua adalah menilai cara pelajar menyesuaikan gaya komunikasi semasa bekerja dalam kumpulan. Yang ketiga, mengkaji hubungan antara penyesuaian komunikasi dengan keberkesanan kerja berkumpulan. Untuk persoalan kajian pula, kami mengenal pasti apa punca masalah komunikasi semasa membuat tugasan berkumpulan ni, terutamanya di kalangan pelajar UMS lah. Yang kedua, bagaimana pelajar menyesuaikan gaya bahasa untuk dorang berkomunikasi sesama pelajar. Dan seterusnya adalah
adakah wujud hubungan antara penyesuaian gaya komunikasi dengan keberkesanan kerja berkumpulan? Okey, baiklah. Kajian kami ini kami gunakan teori perkembangan berkumpulan oleh Bruce Tuckman yang diperkenalkan pada tahun 1965. Okey, teori ini menurut Bruce dia ada 4 stage. Yang first, forming. Forming ni dia maksud dia yang kumpulan tu baru dibentuk. Yang masih mengenal antara satu sama lain. Okay. Lepas tu dia masuk kepada stage yang kedua. Yang kedua, storming. Storming ni, di sinilah berlakunya konflik. Dia masuk stage kedua. Lepas tu stage ketiga, norming. Okay. Kalau yang masuk stage ketiga ni dia sesi yang macam kasih sesuaikan diri. Macam mana kita selesaikan konflik ni. Itu. Okay. Lepas tu yang paling last, stage yang keempat, performing. Okay. Performing ni dia tunjukkan macam mana satu kumpulan ni dia boleh berfungsi dengan baik dan mencapai matlamat dorang bersama. Okay. So, teori ni dia buat kami memahami macam mana komunikasi ni dia boleh berubah dari setiap stage. Untuk konsep pula kami ada 3. Yang pertama, masalah komunikasi. Masalah komunikasi ni dia merujuk kepada kesukaran untuk menyampaikan atau memahami message semasa melakukan tugasan berkumpulan. Yang kedua, penyesuaian komunikasi. Macam mana pelajar tu dia boleh tukar atau kasih sesuaikan gaya dia berkomunikasi dalam kumpulan tu. Yang ketiga, keberkesanan kerja kumpulan. Macam mana diorang boleh capai tahap kejayaan kumpulan tu untuk jadi lancar, teratur dan berkualiti. Itu saja untuk teori dan konsep. Jadi kajian ini dijalankan untuk memahami cabaran komunikasi yang dihadapi oleh setiap pelajar semasa melaksanakan tugasan berkumpulan serta bagaimana penyesuaian gaya komunikasi yang memberi kesan terhadap keberkesanan kerja kumpulan. Okey, sorotan literatur. Berdasarkan kajian yang lepas, saya dapati terdapat beberapa faktor utamalah yang mempengaruhi komunikasi dalam kalangan pelajar. Okey, yang pertama adalah daripada Tuckman pada 1965 melalui Group Development Theory menjelaskan 5 fasa perkembangan kumpulan iaitu forming, storming, norming, performing dan adjourning, di mana masalah komunikasi sering timbul pada fasa awal lah. Yang kedua adalah kajian daripada Rahim pada 2018 menunjukkan bahawa kurang kemahiran komunikasi dan perbezaan personaliti menyumbang kepada konflik kumpulan. Yang ketiga adalah daripada Goody Kunz pada 2003 menekankan bahawa gaya komunikasi yang tidak fleksibel menyebabkan salah faham dalam kumpulan yang pelbagai. Dan yang keempat adalah daripada Johnson pada 2013 pula mendapati bahawa komunikasi yang baik dapat meningkatkan pencapaian tugasan kumpulan. Dan akhir sekali daripada Lim dan Aziz pada 2021 menyatakan bahawa walaupun teknologi memudahkan komunikasi, ia juga boleh menimbulkan salah tafsir mesej tanpa isyarat bukan lisan. Okey, seterusnya adalah reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan reka bentuk kuantitatif berbentuk tinjauan. Populasi kajian ini terdiri daripada pelajar Prasis Wazah UMS lah yang pernah terlibat dalam tugasan berkumpulan. Sampel ini dipilih melalui kaedah pensampelan bertujuan dan data dikumpul menggunakan soal selidik,
dan digunakan dalam talian lah melalui Google Form. Okey, seterusnya instrumen kajian. Borang soal selidik dibahagikan kepada 4 bahagian lah. Bahagian A, maklumat demografi responden. Bahagian B, punca masalah komunikasi. Bahagian C, penyesuaian gaya komunikasi. Dan bahagian D, keberkesanan kerja kumpulan. Jadi setiap item dalam bahagian B hingga bahagian D menggunakan skala Likert 5 mata. Daripada 1 sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Okey, contoh item dalam instrumen kajian, soalannya, saya sukar untuk menyatakan pendapat semasa perbincangan kumpulan. Jadi responden terpulanglah dia mau letak mata 1 sangat tidak setuju atau mata 5 sangat setuju. Okey, seterusnya adalah kaedah pengumpulan dan analisis data. Jadi data analisis menggunakan SPSS melibatkan statistik deskriptif lah, seperti mean, peratus dan sisihan piawai. Jadi kajian ini dijangka dapat memberikan gambaran yang lebih jelas lah tentang faktor komunikasi dalam kalangan pelajar UMS, serta bagaimana gaya komunikasi yang sesuai boleh membantu meningkatkan prestasi kumpulan. Jadi hasil ini juga boleh digunakan untuk merancang intervensi atau latihan komunikasi dalam kalangan pelajar. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya Syira Rudi akan membentangkan ringkasan bahagian dapatan, perbincangan, kesimpulan dan cadangan kajian kami. Daripada soal selidik kepada 35 orang pelajar UMS, dapatan utama menunjukkan masalah komunikasi dalam kumpulan banyak berpunca daripada kurang keyakinan diri, perbezaan gaya komunikasi dan kurangnya penglibatan aktif ahli kumpulan. Walaupun ramai pelajar cuba menyesuaikan gaya komunikasi mereka, cabaran tetap wujud terutama dalam mengekalkan komunikasi asertif. Secara keseluruhan, keberkesanan kerja kumpulan masih berada pada tahap yang agak memuaskan. Dalam perbincangan, dapatan ini menyokong teori perkembangan kumpulan oleh Tuckman yang menjelaskan konflik sering berlaku pada peringkat awal kumpulan. Penggunaan teknologi seperti WhatsApp dan Google Meet membantu, tetapi juga boleh menyebabkan salah faham kerana tiada komunikasi tidak lisan. Kesimpulannya, komunikasi terbuka dan saling menghormati pendapat sangat penting untuk melancarkan tugasan berkumpulan. Sebagai cadangan, pihak universiti boleh menyediakan latihan komunikasi asertif dan pelajar digalakkan mengadakan mesyuarat bersemuka atau refleksi kumpulan bagi memperbaiki komunikasi. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih.